Menarik pagi ini, Tun M nasihat jangan ambil ringan titah Sultan Johor. Rombakan Kabinet menyaksikan alumni UIA kuasai barisan pentadbiran. Lok tepis kritikan saiz barisan jemaah menteri baharu. Panas dengan berita rombakan jemaah menteri, Rafizi kekal dalam Kabinet. Adun Gombak Setia ambil tindakan undang-undang pihak cemarkan nama baiknya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstep News edisi pagi Rabu 13 Disember 2023. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad menggesa agar titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang mahu SPRM dan Petronas melapor terus kepada Yang di-Pertuan Agong tidak diambil ringan. Beliau berkata walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan, namun keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu akan menimbulkan beberapa persoalan penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Menurut Mahathir, perlembagaan serta undang-undang tubuh negeri telah menggaris secara terperinci peranan tanggungjawab serta bidang kuasa setiap raja yang memerintah negeri-negeri serta juga Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim dalam wawancara bersama akhbar Singapura baru-baru ini mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Agong, termasuk pemantauan terus terhadap SPRM dan Petronas berbanding Parlimen. Mahathir dalam kenyataan turut mengatakan hanya jika Raja dan Parlimen bersetuju, barulah sesuatu undang-undang dasar atau keputusan boleh dibuat. Tambahnya, agihan kuasa antara dua pihak adalah lebih selamat dari kuasa mutlak. Rombakan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menyaksikan bekas pelajar atau alumni Universiti Islam Antarabangsa UIA menguasai barisan pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Lepasan universiti tersohor itu yang kini memimpin kementerian ialah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sementara itu, Timbalan Menteri Lepasan Universiti sama pula terdiri daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan serta Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wu. Menerusi rombakan terbaru itu menyaksikan Fadlina yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal dan Muhammad Naim antara alumni UIA yang kekal memegang portfolio sama seperti sebelum ini. Zamri sebelum ini menerajui Kementerian Luar Negeri, manakala Amrizan sebelum ini dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Berdasarkan semakan Sinar Harian, menerusi beberapa sumber rujukan di internet mendapati rata-rata menteri dan timbalan menteri berkenaan mengambil jurusan undang-undang. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menepis kritikan sesetengah pihak berkaitan pertambahan saiz barisan jemaah menteri selepas pengumuman rombakan Kabinet dibuat semalam. Bercakap pada sidang media, Setiausaha Agung DAP itu berkata, tiada keputusan yang dibuat akan memuaskan hati semua pihak, tetapi penekanan perlu diberikan kepada penggunaan sumber untuk kebaikan rakyat. Katanya beliau sudah menjangka akan ada pihak yang bersetuju, tidak bersetuju atau mengkritik keputusan yang dibuat. Memberi contoh gesaan terhadap jawatan Menteri Kewangan kedua, Loke berkata kini Menteri Kewangan kedua telah diwujudkan, tetapi akan ada kritikan mengapa Kabinet dibesarkan. Menurut beliau, apa yang lebih penting adalah kerajaan memberi tumpuan kepada tugas dan melaksana serta memastikan terdapat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Loke pada sidang media di Ibu Pejabat DAP di Kuala Lumpur berkata, pertambahan saiz Kabinet yang diumum semalam adalah masih rendah berbanding yang diamalkan dalam pentadbiran sebelum ini. Tambah beliau, apa yang paling penting ialah menyampaikan kepada orang ramai dan sejauh mana Kabinet dan kerajaan boleh memenuhi dan melaksanakan
dasar kerajaan. Sementara itu, Loke menolak dakwaan bahawa partinya menerima manfaat paling besar dalam rombakan kabinet. Loke menegaskan Datuk Seri Anwar telah mengambil kira komposisi semua parti komponen dalam kerajaan untuk diwakili dalam kabinet. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli masih dikekalkan portfolio selepas rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Katanya beliau turut panas dengan berita rombakan Jemaah Menteri namun masih bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani di Tanjung Rambutan, Perak. Jelas Rafizi, pertanian moden dibuka berdekatan dengan hospital bahagia memanfaatkan tanah kerajaan yang tidak digunakan sebelum ini. Sebelum ini, IPR diperkenalkan bagi memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 dan miskin tegar menjana pendapatan mampan bulanan melalui pertanian moden. Pihaknya mengenal pasti tanah-tanah kerajaan yang tidak digunakan untuk dibuka kepada orang ramai selain beliau turut gembira melihat bahagianya semua yang terlibat mengusahakan IPR Intan itu dari penerima, jurulatih, pertanian, pegawai-pegawai kerajaan sehinggalah pembeli. Beliau turut berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan kerajaan negeri Perak yang banyak membantu membuka jalan kepada pihaknya. Ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang dikenal pasti mencemarkan nama baik dan reputasinya. Muhammad Hilman Idham berkata, langkah itu dibuat susulan Mahkamah Tinggi Ipoh yang menolak petisyen membatalkan kemenangannya dalam pilihan raya negeri bagi Dewan Undangan Negeri Gombak Setia. Katanya beliau sudah berbincang dengan pasukan peguam untuk mengambil tindakan undang-undang susulan terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab serta cuba meremehkan demokrasi. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Ipoh menolak petisyen membatalkan kemenangan Hilman Idham dari Perikatan Nasional di Gombak Setia. Hakim Pilihan Raya Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk Abdul Wahab Muhammad, menolak petisyen Pilihan Raya Dun Gombak Setia dengan kos yang dibuat pengundi Syafli Omar. Dalam petisyen itu, Syafi mendakwa menerima RM150 sebagai dorongan kepada pengundi pada PRN Selangor antara 4 dan 5 Ogos lalu. Pada PRN Selangor lalu, Hilman menang kerusi Gombak Setia selepas meraih 30,299 undi mengatasi calon Barisan Nasional Megat Zulkarnain Omardin, 30,241 undi dan calon bebas Salim Ali 1,076 undi. Mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh itu, Hilman berkata beliau bersyukur di atas keputusan bersejarah itu. Malah ia memberikan makna dan pengertian yang besar kepadanya dan seluruh pengundi Dun Gombak Setia. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.